Pentaksiran tingkatan 3 adalah penambahbaikan dalam peperiksaan menengah rendah yang dilalui Terdapat murid beberapa cadangan yang boleh tingkatan 3 digunakan. Antaranya mulai ialah 1 bilangan Julai murid di dalam sesebuah kelas perlu KPM dihadkan kekal dengan kepada pendiriannya 20 orang. memasukkan PT3 walaupun terdapat permintaan daripada ibu bapa. Namun persoalannya sekarang, adakah pemansuhan ini merupakan langkah yang sesuai dan adakah pentaksiran berasaskan sekolah PBS berjaya untuk menggantikan PT3? Pentaksiran tingkatan 3 atau nama singkatannya PT3 merupakan sebuah pentaksiran sumatif iaitu ujian formal untuk menilai pencapaian akademik murid pada peringkat menengah rendah di Malaysia. PT3 ialah sebuah penilaian yang digunakan untuk menggantikan penilaian menengah rendah PMR yang telah dijalankan sejak tahun 1993. Pentaksiran ini melingkupi sukatan pelajaran dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 berdasarkan matlamat, objektif dan kandungan mata pelajaran berkenaan. Namun, pentaksiran tingkatan 3 diumumkan dalam keadaan yang agak tergesa iaitu dalam tempoh beberapa bulan sebelum pentaksiran itu dijalankan buat pertama kalinya pada tahun 2014. Bermula bulan Julai sehingga bulan Oktober pada tahun yang sama. Pada tahun 2017, bermulanya silibus baru bagi kumpulan murid 2004 di mana terdapat beberapa sukatan tingkatan 3, 4 dan 5 yang telah diawalkan dan menjadikan silibus semakin sukar. Terdapat 4 ujian yang hendak dilakukan oleh calon-calon iaitu kerja kursus untuk mata pelajaran geografi, sejarah, reka bentuk teknologi dan asas sains komputer. Ujian lisan bertutur dan ujian mendengar bagi bahasa Inggeris dan bahasa Melayu serta ujian bertulis untuk mata pelajaran selanjutnya. Pada tahun 2022, PT3 dimasukkan sepenuhnya berikutan pandemik COVID-19 di Malaysia dan digantikan dengan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Kebanyakan guru sudah merungut terhadap kesan PT3. Murid-murid bersikap sambil lewa untuk belajar kerana menurut mereka tiada target untuk dicapai. Apabila PT3 dimansuhkan, murid tingkatan 3 kurang memberi penekanan untuk mempersiapkan diri ke peringkat menengah atas. Tiada peperiksaan akan membuatkan murid belajar tanpa suatu matlamat dan tiada apa yang dapat mereka capai. Apabila KPM memasukkan PT3 secara tergesa-gesa, sebelum sempat membuat persiapan rapi dalam pelaksanaan PBD, maka itu adalah langkah yang tidak wajar. Berkaitan kemahiran menjawab peperiksaan, pemansuhan PT3 menyebabkan murid-murid tidak lagi menerima latihan secara formal untuk menjawab soalan peperiksaan umum. Peperiksaan umum mewujudkan daya saing dalam kalangan murid dan sekolah untuk membuat yang terbaik. Ia juga menjadi motivasi untuk menumpu kepada pembelajaran supaya berjaya dalam peperiksaan. PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah, suatu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. PBS sebenarnya dilaksanakan di sekolah menengah sejak tahun 2012 lagi, tapi ia ditenggelamkan oleh PT3. Sebenarnya PBS ini baik untuk menggantikan PT3, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk memantapkannya. Cadangannya ialah yang pertama, bilangan murid di dalam sesebuah bilik darjah perlu dihadkan kepada 20 orang. Kebanyakan sekolah mempunyai lebih kurang 30 orang murid di dalam sesebuah kelas. Murid yang ramai menyebabkan guru sukar untuk menilai setiap individu. Yang kedua, pihak pengurusan di setiap sekolah perlu memastikan guru-guru melaksanakan PBS ini sebaik mungkin. Ada sesetengah guru berasa PBS ini tidak penting dan menilai penguasaan murid secara rawat sahaja. Mereka tidak menilai dengan tepat. Cadangan yang terakhir, PBS dapat ditambah baik dengan memperkasa program latihan untuk pentadbir dan guru bagi memantapkan pelaksanaan pentaksiran berterusan di sekolah. Rumusannya, PT3 yang telah diperkenalkan sejak tahun 2014 telah dimansuhkan pada tahun 2021 oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzi Mat Trident. Berikutan perkara tersebut, PBS pula dilaksanakan menggantikan PT3 walaupun pelaksanaannya kurang diterima baik oleh orang ramai kerana dilihat tergesa-gesa dan tanpa persediaan yang rapi, namun ramai juga yang menyokong pemansuhan tersebut kerana ia tidak menekankan kepada peperiksaan semata. KPM kekal dengan pendiriannya memansuhkan PT3 walaupun terdapat permintaan daripada ibu bapa yang mahu ia dilaksanakan semula. Ada guru berpendapat PT3 dapat merangsang murid dan pihak sekolah untuk bertindak secara konkret demi persiapan diri ke menengah atas. Namun apabila PT3 dimansuhkan, perkara sebaliknya pula berlaku. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin, penghapusan PT3 dan penggantian PBS bertujuan melahirkan modal insan yang mempunyai pelbagai kepakaran bukan akademik semata.
Apakah pula pandangan anda tentang pemansuhan PT3 ini?